صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk terus hidup tuan-tuan sampai ke malam ini, sampai ke saat ini, dalam keadaan mudah-mudahan kita sentiasa ingat bahawa satu hari nanti kita akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara kita masih ada umur ni tuan-tuan, banyak-banyaklah doa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita keazaman yang kuat untuk terus beribadah, memperbaiki diri. Mudah-mudahan selamat kita di akhirat sana, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, saya difahamkan lepas ni ada majlis tahlil. Jadi kita sempurnakan hajat saudara kita untuk kita sama-sama munajat, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara kita yang telah pergi dahulu mendahului kita ini diampunkan segala kesalahan, dan juga ditempatkan bersama orang-orang yang mendapat keampunan dan maghfirah serta ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi kan tuan-tuan, isyak masuk ya, kita berhentilah insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita mula pada yang ada buku ni boleh tengok muka surat 66. Kita tengok suratul Insyiqaq. Kita akan bermula pada ayat 7 surah Al-Insyiqaq. Ayat 7 surah Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في
بأهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم. Fa'amma man, semua mim yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan gunnah ataupun dengung qada 2 harakat. Fa'amma man utiya, nun mati bertemu dengan hamzah, di mana nun tu ada tanda mati je kan. Bila nun ada tanda mati kita baca tanpa dengung dengan izhar. Man utiya, izhar ni maksudnya bunyikan nun mati tu betul-betul, tak ada dengung. Man utiya kitabahu biyaminih, kitabahu biyaminih, ada ha kan, ha besar tu depannya ada waw kecil. Ni pun dah banyak kali kita bincangkan. Setiap kali kalau tuan-tuan jumpa ha besar ni, kat depannya ada waw yang kecil macam ni, ataupun ya yang kecil, maka ha tu kena panjangkan 2 harakat. Seandainya di hadapan waw atau ya yang kecil tu bukan huruf hamzah berbaris, macam ni lah kan, di hadapan waw kecil ni huruf ba, jadi kita baca 2 harakat. Kalau huruf hamzah kita kena baca 4 harakat. Jadi 2 harakat, man silah qasirah, kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, ban yasira, bagi 2 di atas bertemu dengan ya. Ini idgham ma'al gunnah, kita baca dengan idgham, maknanya masukkan bunyi nun mati ke dalam huruf ya, dia akan jadi bunyi bai sambil dengung, bai yasira. Jadi salah lah kalau baca hisaban yasira, itu izhar yang berdengung, tak ada izhar dengung. Jadi ini idgham, idgham masukkan ma'a serta gunnah dengung, idgham berserta dengung, masukkan bunyi nun mati ke dalam huruf idgham yang ini ya, kemudian dengungkan bai yasira. Ataupun tuan-tuan yang tak pun nak mahir tajwid, tulisan Rasam Osmani ni dah bantu kita kan. Saya sebut banyak kali, setiap kali tuan-tuan jumpa baris 2 di atas atau baris 2 di bawah yang kedudukan barisnya tidak selari, baris atas dengan baris bawah tu tak selari, dia sengit kan, itu tanda kita kena baca dengan dengung, kecuali kalau di hadapan huruf lam dan ra. Jadi sini dengung, hisabai yasira, yasiron jadi yasira. Semua huruf hijaiyah, maksud saya daripada huruf ba, ta, sa, jim, alif menjadi huruf mad kan, sampailah ya. Apabila dia baris 2 di atas, bila kita waqaf, kita berhentikan bacaan, mesti kita buang 1 baris. Yasiron jadi yasira, kalau hisaban jadi hisaba kan. Kecuali ta marbutah, ta bulat tu, kalau dia 2 baris atas, bagi 2 di atas, tu jangan buang 1 baris lah. Itu kena bunyikan dengan bunyi ha. Itu biasa bagi orang-orang yang ngaji lah. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا صدق الله العظيم. Itu sedikit tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsiran, berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, dan juga kitab tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran ni daripada Imam Qurtubi, tulisan Imam Qurtubi rahmatullah alaih.
Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisap dengan perkiraan yang mudah. Allah Ta'ala sebut kat sini. Kemudian Allah menerangkan manusia itu ada dua golongan. Ada yang nasibnya bahagia dan ada pula nasibnya celaka. Orang yang berbahagia itu semasa di akhirat kelak akan diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanan. Orang ini akan dihisap dengan perkiraan yang mudah sekali. Kemudian akan diberi pahala kerana ketaatannya dan diampunkan pula kesalahannya. Barang siapa telah diperiksa amalannya dan dihisap dengan perkiraan yang mudah, kembalilah dia menemui keluarganya sama-sama beriman dengan perasaan gembira dan senang hati. Dia akan berbangga seraya menunjukkan kitab amalannya. Nah, bacalah oleh kamu kitabku ini, yakni mempunyai rekod yang baik. Itu kata Ustaz Ahmad Sunahaji, kan? Jadi ada orang di akhirat besok, dia dapat kitab amalannya diberikan, diserahkan kepadanya dan dia ambil dengan tangan kanan. Kan? Dulu kita dah bincang, sebenarnya tuan-tuan dan puan, nasib kita di alam sana, alam akhirat besok, Nabi disebut dalam hadis kan, kita dah tahu dah, seketika kita masuk dalam kubur dah tahu dah keadaan. Kan? Bila masuk je kubur, kalau kubur tu sempit, panas, kemudian dibukakan satu pintu kecil daripada dinding kubur itu, yang masuk adalah bau-bau busuk, darah, nanah, panas neraka, itu maknanya petanda tak baik dah tu. Sampailah ke sudah kan. Dan kalau masuk dalam kubur tu, tiba-tiba kubur tu jadi luas sejauh mata memandang, penuh dengan kehijauan. Bukakan dinding kubur satu pintu, masuk angin-angin sepoi-sepoi bahasa daripada syurga, nampak bidadari berkoja-koja, itu tanda baik tu. No baiklah sampai ke sudah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu mafhum hadis kan, kubur itu adalah permulaan pada kehidupan seterusnya, dan daripada kubur itu kita dah tahu dah kedudukan. Jadi ada orang besok di akhirat, dia dapat kitabnya daripada tangan kanannya. Al-Imamul Qurtubi menyebutkan ayat ni, fa amma man utiya kitabahu, siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, kata di sini, yang tangan kanan ni maksudnya orang-orang yang beriman. Wa huwal mu'min, orang tu yang tangan kanan ni mesti dia beriman. Dan dia fasaufa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Dikira amalannya dengan amalan yang mudah. Sehingga disebutkan di sini tidak ada dipermasalahkan kitab itu, tak dibincangkan. Amalan-amalan kat dunia tak dibahaskan oleh malaikat pada ketika itu. Disebut la munaqashah fi, la munaqashah tafi, tak ada didebatkan lah, tak ada dibincangkan. Tengok amalan itu semua okey, tak ada dipermasalahkan. Berkaitan dengan itu ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanad daripada Aisyah. Di mana Aisyah menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba yaumal qiyamati uzib. Nabi pernah sebut macam tu. Siapa yang dihitung amalannya, dikira amalan di hari akhirat besok, uzib, dia pasti akan diazab. Nabi sebut macam tu. Siapa dikira amalan di akhirat besok, dia pasti akan diazab. Bila Aisyah dengar, Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Aisyah, ya wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, siapa yang diberikan kitabnya di tangan kanannya, siapa yang dapat kitab di tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Maknanya orang dapat tangan kanan pun, kitab di tangan kanan pun, dia akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kau cakap siapa yang dihisap, dikira, dihitung amalannya, dia pasti akan diazab.
Makna esok orang yang baik pun kau nak azab juga berdasarkan apa yang kau cakap. Maka Nabi SAW pun menyebutkan, faqala laisa zakal hisab, innama zalikal ardu man nukishal hisab yaumal qiyamati uzib. Nabi pun sebut, maksud hadis ni Nabi sebut bukan kira macam tu. Semua orang akan dikira amalannya. Dihitung amalannya untuk dibalas sesuai dengan bentuk perbuatan dia. Baik, baiklah dapat. Jahat, jahatlah. Maksud aku, kata Rasulullah SAW, iaitu barang siapa yang ketika dinilai amalannya, ketika itu dipermasalahkan, dibincangkan, didebatkan, dikira, disungkit macam-macam, tu mana orang tu nak kena azab. Kan? Bincang amalan orang ni, tengok malaikat tengok amalan-amalan kita. Selesai. Ini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang ni mudah. Tapi mungkin ada orang tengok amalan ni, salah orang ni. Mana depa ini? Pekerja ini. Itu maksud dia. Kalau azab macam tu, payahnya tu, mana orang tu masalah. Pasti dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Banyak masalah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta Turmuzi. Dan hadis itu adalah hadis yang hasan sahih. Dia maksud Nabi tu, siapa dikira amalannya di hari akhirat besok, dia pasti akan diazab, dikira dengan maksud amalannya diperdebatkan, dipermasalahkan, dibincangkan banyak lebar. Maknanya itu ada masalah lah tu. Orang macam ini dia akan diazab. Kalau orang beriman, selesai, tengok gitu je. Kan? Dimudahkan urusan hisab, hitungan amalan. Kemudian wayanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian dia akan kembali kepada menemui keluarganya dalam keadaan masrur. Masrur ni suka. Suka dia. Lepas kena hisab, dia jumpa keluarga balik dalam keadaan dia gembira. Ustaz Ahmad Sunahaji menjelaskan di sini, lepas dihisab, dihitung amalannya, dia akan menemui keluarganya yang sama-sama beriman dulu dengan perasaan gembira sambil menunjukkan kitab. Kau tengoklah kitab aku ni, semua amalan baik ya. Kan? Orang kata tu jobo lah, istilahnya jobo lah. Macam mana kita bila buku rekod pelajaran tu biru, tengok banyak 90 tunjuk kat kita. Bila merah 38 tak tunjuk kat kita dah, 39 tak tunjuk dah, atau biru 40, 42 tak tunjuk kat kita dah. Dia jobo tu masa bila? 80, 85, 90, 92 dia. Tengok adiknya buku tu kan. Kalau dia senyap tak bagi tu ada masalah tu. Dan inilah keadaan ni. Buku tengok, bacalah oleh kamu kitabku ini, yakni mempunyai rekod yang baik. Kembali kepada keluarga dalam keadaan gembira. Kan? Kata Imam Qurtubi, ayat wayanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada kaumnya, kepada ahlinya dengan gembira. Ahli ni siapa? Kata Imam Qurtubi kat sini, azwajuhu fil jannati minal huril ain. Maksud kembali ni apa? Dia akan kembali menemui, dia masuk dalam syurga dan dia akan bertemu isteri-isterinya daripada kalangan hurul ain, bidadari-bidadari Allah. Dalam hadis sebutkan, kita ni ada bidadari ni nunggu-nunggu dah. Kita ni kan, bila kita buat salah, istighfar. Bila kita buat baik, amalan baik, muji Allah dia. Kan? Kita ni. Jadi orang-orang yang beriman dah ada dah. Allah Ta'ala sediakan untuk dia isteri-isteri daripada kalangan bidadari di syurga. Kata Imam Qurtubi, besok selepas dihisap, dia akan kembali menemui hurul ain, isteri-isteri daripada kalangan bidadari yang disediakan oleh Allah. Mughtabatan qarirul ain. Maksud di sini dalam keadaan dia sukorio. Sukorio. Ini pendapat daripada Imam Qatadah rahmatullah alaih. Imam Qatadah yang menyebutkan begitu. Itu pandangan yang pertama. Dan ada pendapat mengatakan ayat ini sebenarnya turun ditujukan kepada Abi Salamah bin Abdul Asad. Iaitu dia ni adalah merupakan orang yang pertama sekali hijrah
Daripada Mekah ke Madinah dia pergi. Maka ayat ni maksudkan dia. Kata Imam Qurtubi rahmatullah alaihi. Dan ada juga pandangan yang menyebutkan kembali kepada ahlinya dengan maksud iaitu kembali kepada ahli keluarga kat dunia tu. Kan? Dia balik jumpa rumah yang beriman, yang baik-baik, anak-anak. Alhamdulillah, lopeh habah tu. Buku ni semua biru, tak boleh merah kan. Cerita balik dengan ahli keluarga. Yang dapat buku daripada tangan kanannya. Yang dapat buku daripada tangan kanannya. Sebab tu disebutkan ila ahlihi alladhina kanu lahu fid dunya liyukhbirahum bi khalasihi wa salamatihi. Nak beritahu ahli keluarga dia selamat, lulus kan. Esok kita akan kembali menemui ahli keluarga kita. Tak kiralah jumpa siapa-siapa pun, ayat ni Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahui. Jumpa bidadari ke, jumpa ahli keluarga ke, nak beritahu orang yang dapat kitab daripada tangan kanan, kesudahannya nanti adalah kebaikan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kitab daripada tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ada pula golongan yang kedua yang diberikan kitabnya dari sebelah belakangnya. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan menjerit, celakalah aku. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Jadi ayat ni katanya Imam Qurtubi sebut di sini diturunkan kepada Aswad bin Abdul Asad, saudara lelaki kepada Abi Salamah tadi. Di Abi Salamah ni bersama dengan orang yang beriman. Adapun Al-Aswad bin Abdul Asad ni dia tak sama sefahaman dengan saudara yang bernama Abi Salamah ni. Jadi ayat wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri ni ditujukan nazalat fil Aswad bin Abdul Asad. Buruk sikit perangai kan? Kemudian kata Ibnu Abbas, summa hiya 'ammatun fi kulli mu'min wa kafir. Nah ayat ni sebenarnya maksud dia pengajaran dia umum kepada semua orang mukmin dan orang kafir. Siapa dapat kitab di tangan kanan, tak kiralah siapa-siapa, dia akan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Mana petanda baik tu. Ataupun orang yang diberikan, ada golongan kedua, diberikan kitab di tangan kiri. Itu masalah orang tu. Masalah. Kata Ibnu Abbas di sini, ada orang yang ambil kitab daripada tangan kirinya, di mana sebenarnya orang ini dah yamuddu yadahul yumna, dia dah ngulurkan tangan dah nak ambil kitab dia tu. Nak ambil kitab, tetapi malaikat Allah menarik kitab itu. Maka dia pun melepaskan tangannya, tak jadi ambil lah. Kemudian dia pun mengambil kitab itu kemudiannya dengan tangan kirinya daripada sebelah belakang, ambil kitab tu. Kalau begitu keadaannya, maka itu tanda-tanda buruk bagi orang. Fasawfa yad'u subura. Maka bila dia ambil kitab daripada tangan kiri, dia akan menjerit, celakalah aku. Celakalah aku. Wa yasla sa'ira. Inilah alamat dia akan masuk ke dalam neraka yang sa'ir, yang menyala-nyala apinya. Menyala-nyala apinya. Orang yang mendapat kitab daripada tangan kiri. Dan sudah pastilah kitab itu penuh dengan amalan-amalan keburukan. Mana dia nak pergi tuan-tuan? Ketika kita dihisap tu, orang tak boleh nak pergi mana-mana kan. Ketika kita bangkit dari kubur, Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaih, bila kita baca tazkirah tu, sekonyong-konyong, apa bahasa orang pondok tu, sekonyong-konyong ni. Sekonyong-konyong kita dibangkit dari kubur mana bila kita bangkit ya, ada di sana ada banyak kaul. Ada kata kitab tu terbang, melokap. Ada disebut dalam tafsir Imam Qurtubi ni. Saya pernah terbaca tu. Melokap kat jaduh kita. Ada yang kata ketika itu kitab itu kita bangkit dah dia siap tergantung di leher kita dan adakan malaikat datang akan buka kitab tu. Jadi dua tiga pandangan ulama-ulama semuanya dibawa oleh Al-Imamul Qurtubi dalam tafsir dia. Bangkit kita dah ada kitab. Kemudian manusia dah bangkit semua. Datang malaikat Allah bawa semua manusia ni
ke bumi yang lain. Itulah mafhum firman Allah dalam juzuk 13 itu surah Rum. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari ditukar bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain, dan mereka pun dihadapkan ke hadapan Allah yang satu yang qahhar, sifat dia yang perkasa. Ketika dihimpunkan di situ, bumi dah ditukar, bumi itu berwarna putih abyad ataupun seperti warna jernih perak. Disebut dalam satu hadis. Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab tu juga dia ada cerita, ketika itu dia bahaskan satu kitab, yang kitab tu namanya Kashfu Ulumil Akhirah, menyingkap ilmu tentang akhirat. Dan kitab tu Imam Qurtubi ceritakan balik. Itu bukan karangan Imam Qurtubi, dia ambil kitab tu dikarang oleh salah saya Abu Hamid rahmatullah alaih. Karang kitab tu diceritakan apa yang disebut dalam kitab tu. Dihimpun dengan ramai-ramai. Ketika mana tak ada orang berdiri, melainkan betul-betul di dua tapak kakinya. Orang berasak-rasak. Kan? Ketika itulah Allah Ta'ala turunkan daripada langit terdekat, langit pertama ni malaikat. Seorang malaikat ambil seorang manusia untuk diuruskan. Seorang. Berapa jumlah tu? Turun seorang-seorang. Mana nak lari? Lepas itu pula, yang langit pertama ni dia akan kelilingkan manusia tu di bumi yang telah diluaskan berlipat kali ganda oleh Allah Ta'ala tu, mengelilingi orang. Ini kata Imam Qurtubi. Jumlah malaikat tu 10 kali ganda daripada jumlah orang yang ada. 10 kali ganda daripada jumlah yang ada. Dalam kita berasak-asak situ. Kemudian dikelilingi oleh malaikat 10 kali ganda. Nak pergi mana tu? Turun pula malaikat yang daripada langit kedua. Dia buat tembok kedua. Jumlah 20 kali ganda daripada yang ada tu. Turun 3, maka ompek. Maka yang ketiga, langit ketiga 30 kali ganda. Maka ompek 40 kali ganda. 50 kali ganda. Tuan-tuan bayangkan, banyak malaikat daripada orang. Menguruskan manusia. Pada ketika itu, disebut oleh Imam Qurtubi, hari itulah kamu akan melihat manusia dalam keadaan yang cukup sukar. Belum pergi mana-mana, boleh hisap ni. Berdiri kat situ, tak boleh gorak. Sehingga disebutkan orang-orang yang berkuasa atas muka bumi itu kelihatan seperti semut yang dipijak-pijak. Tak boleh nak gorak sikit. Ada orang kelihatan dalam keadaan bersosak-sosak. Tu orang yang seolah-olah seperti lemas dengan peluhnya sendiri, terbonam macam katak dalam sungai. Ada yang macam bergaduh air, pakai watih, ada yang pakai lutut, ada yang pakai paruh, ada yang pakai dada. Ada yang kepanasan. Ada yang kelihatan naungan menaungi dia. Dalam keadaan orang sukar, dia duduk rehat je. Dia meminum minuman yang segar. Sedang orang lain dalam keadaan susah. Kelihatan dalam keadaan bersesak-sesak tu, kanak-kanak kecil yang bawa gelas-gelas. Menghulurkan air kepada seseorang. Siapa tu? Itulah mak ayah yang masa kecil dulu, dia lahir anak, meninggal anak tu. Anak-anak ni bila kecil meninggal kecil, sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kelebihan pada mak ayah tu. Sebab kena sabar. Jangan ngamuk-ngamuk, jangan umut-umut kan. Jangan meraung-raung. Allah Ta'ala nak beri kelebihan. Jauh masa nanti, di akhirat anak ni datang bawa air, beri. Sehingga disebutkan ketika itu ada seorang lelaki yang memohon, nak bagilah pakcik air. Ditanya, pakcik ni ada kau anak dulu macam kami ni? Ada kau anak-anak kat sini? Tak ada, tak dapat. Ada kelebihan. Dan anak-anak yang buat air, bawa air ni pun ada syarat-syarat dia. Kata Al-Imamul Qurtubi di situ. Yang akhirnya besok dia akan membantu mak ayahnya di akhirat. Dalam keadaan susah tu. Bersusah-susah. Duduklah sekurang-kurangnya, kata Imam Qurtubi di situ, selama 50,000 tahun kat situ menunggu-nunggu. Sehingga datanglah manusia terfikir, ada manusia fikir, kenapa? Why not pula dah. Kan cakap orang putih pula ke Ibadah Masyar tu. Why not kita cari orang kita Adam, tanya dia, apa lama duduk sini ni, tu duduk ni, apa nak buat sini ni, dalam kepanen ke apa, tak ada apa. Sehingga orang mencari Adam alaihi salam. Cari Nabi Adam untuk minta syafaat. Panjang lagi cerita itu. Kita cerita sikit lah besok-besok kan. Kau takkan tak habis ayatnya. Kita berhenti kat situ.
So, kita sambung. Kitab tu panjang gitu kan. Minta syafaat daripada Rasulullah SAW. Dalam keadaan begitu kan, tu boleh hisap begitu tuan. Memang susahlah keadaan kita di akhirat besok. Cuba bayangkan. Kalau kita tu mendapat kitab dengan tangan kiri. Orang yang dapat tangan kiri ni confirm lah. Entah-entah kalau amih dia dengan poluh sendiri. Kenapa jadi macam tu? Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia semasa di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir, sama-sama kufur kafir. Masuk ke dunia lu ni jenis orang yang tak beringat. Orang yang tak beringat. Dia nanti akan merasa sangat sedih, lalu menjerit menyumpah dirinya sendiri, celaka aku katanya yang dapat kitab daripada tangan kiri. Dia menyesal tak berkesudahan. Akibatnya dia dimasukkan ke dalam neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Na'udzubillah min zalik. Apa gunanya dia menjerit dan menyumpah dirinya sedemikian? Walhal ada dua sebab mengapa dia diazab di akhirat. Pertama, dirinya di dunia dahulu sangat gembira bersama kaumnya yang sama-sama kafir. Maka kegembiraan itu ditukar oleh Allah dengan kesedihan dan penyesalan di akhirat. Masuk ke dunia dulu, dia sama. Kafir ni mana engkar lah. Kafir ni engkar. Kafar ni perkataan maksud engkar. Dia ke muka bumi ni, bagi nyawa panjang, Allah Ta'ala, dia engkar. Tak menjalankan amanah yang sepatut dia laksanakan. Perintahkan oleh Allah. Hidup atas muka bumi ni, dalam keadaan syukur je, tergolak je. Macam tak ada tanggungjawab. Besok di akhirat, orang ni akan menangis. Teruk menangis. Satu kerana dia tak muka bumi syukur pun kan? Balik ke akhirat susahlah. Innahu dhanna an lan yahur. Ni sebab yang kedua kenapa dia diazab. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak mungkin kembali kepada Tuhannya. Kedua, dia menyangka mustahil sesudah mati akan hidup kembali menemui Tuhannya. Sebab itu dia pun kufur dan derhaka. Ini orang yang kafir, memang dia tak percaya ke akhirat. Kita, orang beriman ni, dia masalah sebab dia tak beramal, beza sikit je. Orang dulu-dulu, bukan orang dulu, orang kafir, dia tak beramal sebab dia tak percaya. Dia akan dibangkitkan kembali, akan dihisap, dihitung segala amalan. Kita percaya. Kita tanya orang, asalkan dia Islam, nama Islam, tanya. Kau yakin tak besok kau akan mati? Kemudian kau dibangkitkan. Yakin? Kau yakin tak besok amalan kau akan hitung? Dia semua yakin. Tapi kenapa tak beramal? Itu kita sebut sebagai ghaflah. Lalai. Lalai. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam juzuk 9 tu. Kan? Allah Ta'ala sumbatkan dalam neraka ini daripada jin dan manusia. Ramai daripada jin dan manusia. Sebab lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ujung tu ulaika humul ghafilun. Ayat tu kan mula ayat tu walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kami sumbatkan di neraka besok banyak daripada jin dan manusia. Jin dan manusia. Kenapa banyak jin manusia ni? Sebab satu, dia ada hati. Tapi hati kecil tak pernah berfikir langsung. Tentang siapa dia, tentang Tuhan dia. La yaqiluna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mata ada pun mata ni tak boleh bagi petunjuk kat dia. Tak nampak ada tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tak nampak dah ramai dah orang meninggal dah. Tak nampak ada batu-batu nisan ni berceracak kubur tu. Masuk kubur tu selalu masuk kubur tapi batu nisan tu tak beri apa maksud kat dia. Ada telinga walahum adzanul la yasma'una biha. Telinga tak nak dengar nasihat. Tak nak dengar kuliah, tak nak dengar macam-macam, akhirnya dia lalai. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, ulaika kal an'am. Mereka ni orang-orang seperti haiwan, ternakan. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang.
Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Saya ingat Dr. Zulkifli, mantan Menteri Agama kita, masa dia mengajar di Taman Bukti. Dia kata ada beza lalai dengan lupa ni. Lupa dia boleh ingat balik. Tapi lalai ni, aku sudah lah habis. Lalai. Lupa kan, alah saya lupa lah ingat balik. Lupa dia boleh ingat. Tapi kalau lalai ni, aku tak datang orang narik dia akan lalai tahu. Itu beza lupa dengan lalai, kata Dr. Zulkifli. Jadi orang yang lalai ni, di muka bumi ni, besok Allah Ta'ala sebut sambat dalam neraka. Kenapa? Dia macam binatang ternakan. Bahkan teruk lagi. Macam haiwan. Makan, dia makan. Minum, haiwan minum, dia minum. Haiwan tidur, dia tidur. Haiwan kahwin, dia berkahwin. Apa yang haiwan buat? Orang mengayau, dia pun mengayau. Kan? Haiwan mencuik, dia pun sama mencuik. Pergi. Kan? Haiwan tak semayang, dia pun sama tak semayang. Lain teruk dia sebab dia tak semayang sedangkan diberikan akal. Dihantar Rasul, dihantar kitab dan dia tahu dia wajib semayang tapi tak nak semayang. Kan kalau lebih teruk daripada kambing, lembu sebagainya. Itu Allah Ta'ala yang sebut, bukan saya sebut. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, bila kau lalai kat dunia ni, ini maksud ayat ni. Sesungguhnya di dunia bergembira. Di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kufur. Kan? Sama-sama kafir. Sama-sama engkar. Kan? Mana orang yang engkar ni nak berkawan dengan orang yang tak engkar? Tak ada dah. Grup dia je. Kalau dia campur dengan orang ni surau, samaklah kepala dan ustaz tu sikit dosa. Pernah tak jumpa orang macam tu? Nasihat dia, tuan, ni sembahyang tak sembahyang ni berdosa tuan. Samak betul dia jumpa kawan ni tadi kan. Cik cerita pahala dosa dan tahulah pahala dosa. Kau buatlah pahala tu. Sebab pahala kau dia tak dapat dah. Dosa kau pun tak tanggung. Kan? Ada jenis tu. Ada kan sama grup-grup tak boleh masuklah grup ni. Somak kepala dia Kan? Masuklah grup ni tadi. Kita nak cakap macam mana pun. Jadi orang-orang yang baik-baik, dia akan semua grup orang baik-baik. Orang surau dia boleh join dengan orang surau. Sama-sama surau Orang motokap, dia tak join dengan orang bawa motor laju ni. Dia tak masuk-masuk. Dia semua kap-kap, semua kap cai, geng kap cai kan. Semua follow Kan? Orang kaki takru takkan campur dengan budak orang main badminton. Dia tak masuk situ. Kan dia timbang bola seseorang, yang lain semua main badminton. Inilah ni. Ayat ni sebut apa? Sesungguhnya dia semasa di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sama-sama kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya waktu Isyak bagi kawasan Rembau dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kan tuan-tuan, kita habis kat sini. Bala innahu dhanna an la yahur. Sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak mungkin kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bahkan akan kembali sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat. Allah Ta'ala sendiri jawab, bahkan melesetlah apa yang dipikirkan tu. Besok dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di sini bala ay laisa kama dhanna bal yahuru ilaina wa yudni. Bahkan tidak seperti mana yang dia sangkakan, kata Imam Qurtubi. Bala ni maksudnya dia akan dikembalikan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditimbang segala amalan yang dia buat. Baik buruk semua ditimbang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ingat lagi guru-guru kita pesan. Kita hidup di muka bumi ni, dosa pahala kita ni sampai satu sama ada dosa kita tu yang kita buat sendiri, yang tak ada kaitan dengan orang. Tu tak ada masalah. Terlanjur dosa kita buat sampai lebih banyak daripada buih di lautan tu, Tuhan boleh ampunkan. Tapi kalau dosa kita dengan orang tu masalah kita. Sebab itu guru-guru kita selalu pesan, jangan buat masalah dengan orang. Jangan buat masalah dengan orang. Ambil kotor orang, menzalimi orang, menghakis hak orang. Ini semua pintu-pintu dosa yang susah kita nak luput kan. Kita dengan Allah Ta'ala tak ada masalah. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita dengan mak kita salah macam mana, insya-Allah mak boleh maafkan kita. Tapi kalau orang lain 7 keturunan kau dan tak maafkan dia tadi. Ni kalau mak abah kita senang ya.
Mak abah kita, okey dengan kita. Jika orang lain susah. Dengan Allah, Tuhan yang menjadikan kita. Ada masalah dah. Selagi lu sampai sini, buatlah baik. Kan? Sama juga. Bukannya dengan manusia, dengan makhluk yang lain pun. Walaupun bukan manusia, kucing, anjing, dia ada hak untuk hidup dalam muka bumi ni. Sebahagian daripada makhluk Tuhan, cuma beza tanggungjawab tak sama. Bahkan istilah bulan, haiwan-haiwan tu lebih baik lagi daripada kita. Kerana dia melaksanakan semua titah perintah Allah Ta'ala. Tak ada nak dakwa-dakwi dengan Allah. Tak ada dakwa-dakwi. Kau ke singo, kau boleh menteragak dagingnya, jangan kau menteragak benda lain. Dia tak ada jumpa singo makan kangkung dah. Dia menteragak daging je. Kau lama kau lembu, kau jangan makan benda lain. Kau makan daun je, dia makan daun je. Tak jumpa dah. Lembu dia kerja anak kambing, dia menteragah anak kambing, takkan jumpa dah. Belum ada orang dah jumpa. Dia buat kerja dia je. Maksud saya dia buat kerja dia je. Haiwan makan daging, dia makan daging. Haiwan makan daun, makan daun. Orang kalau tahu, iya Allah. Daging disopah, daun dikekah, simin, tanah, pokok, semua dia boleh menteragah. Semua. Manusia ni, dia tahu manusia ni. Kan? Jadi, haiwan-haiwan lain, banyak makhluk yang lain. Kita kono sama-sama jago. Kalau bukan haiwan, ada makhluk Tuhan lain. Jin. Jin pun makhluk Tuhan juga. Ini pesan pada orang yang merawat kan. Jangan kasar-kasar. Kan? Perawat ni kadang-kadang dia kasar-kasar. Dia pergi tengok merawat, dia poi-poi je. Ini jin ni. Sup dia lompang jin tu. Warning jin tu keluar. Dia macam kita juga. Kita bila gaduh dengan orang, kan? Kita kalah, tak apa ni hari kau. Kau tunggu. Kan? Kita tunggu masa kita lomah, dia datang. Yang kawan sebelah ni macam tu juga. Oh, kalau lompang dia tak apa, orang ini kau kuat. Masa kita sakit, kita duduk domam, dia datang ke kita, tahu kita masa tu. Dia sama macam kita, cuma tak nampak je. Kan? Jadi kena rawat tu, diplomasi dah sikit. Nasihatkan dia, siapa kau, jangan buat macam ni. Kan? Kita bagi dia somak. Tu guru saya sebut, bagi dia somak kepala tu. Nasihat lama-lama dah. Dia jumpa kita, alah menyempah lah. Somak lah nasihat. Macam tu dia gelak, dia tak dendam dengan kita. Dengan kita lepuk-lepuk ni. So kan kono orang setua kan, kita pergi jumpa orang ni. Pokoknya itu tuan. Dia pun tengok, alah dia ni lagi somak lah nasihat-nasihat ni. Bonci betul lah. Dia pergi sendiri je. Tak payah nak baca apa dah kan. Tu kata guru kita lah. Jadi banyak lagi makhluk Tuhan yang berkomen ni, jangan cari pasal dengan dosa-dosa yang besok susah kita nak. Sampai Imam Hanafi tak pasal sebut. Oh dah berdosa dengan orang tu. Banyak-banyak doa pada Allah. Ya Allah ampunkan orang tu. Supaya besok di akhirat, dia tak ambil pahala kita. Kan dalam hadis sebut, kita masalah dengan orang, pahala kita beri kat dia. Dia tak ada pahala kita nak beri kat dia, sebab kita dulu menzalimi dia. Kita akan tarik dosa-dosa dia. Sebab itu Imam Hanafi ajar, macam tu dah. Kalau kamu rasa kamu tu banyak sangat buat salah dengan orang, mohonkan keampunan untuk orang tu. Ya Allah ampunkanlah si Fulan ni. Dulu aku banyak buat salah dengan dia. Ya Allah aku umpat dia ni. Kau ampunkan dia. Supaya dia besok di akhirat, dia tak jadi masalah kat aku pula. Mudah-mudahan dengan cara itu, kita selamat, dia pun selamat. Wallahu alam tuan-tuan. Saya ingat kita berhenti kat sini. Panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Di minggu ketiga akan datang, kita akan bincangkan pula ayat yang ke-16. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingat tuan-tuan, hari ni kita buka soalan lah, sebab ada soalan hari makruh lah malam ni, sebab kita nak tahlil kan. Jadi makruh pula soalan ni kan. Kita berhenti kejap, kita sampai minggu depan kan kita nak tahlil. Kau takkan lambat lah kita balik. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.